Lelaki sudah ada isteri pertama, nak kahwin yang kedua, ketiga, keempat. Itu hukum bukan sunnah. Itu hukum harus. Kalau sunnah, dia galakkan. Seperti perkahwinan yang pertama, galakkan. Maka perkahwinan kedua pun digalakkan oleh agama Islam. Yang ketiga, poligami tanpa izin isteri, apakah sunnah? Pergi siam. Cikgu, pergi siam. Poligami tanpa izin isteri. Okey, tadi melawak. Di sudut hukum agama, suami harus berpoligami. Harus, saya guna kalimat harus. Perkahwinan yang pertama itu sunnah. An-nikah sunnati. Nabi SAW bersabda, nikah sunnahku. Itu perkahwinan yang pertama bagi seseorang lelaki. Wanita tidak ada poligami bagi dia, hanya diharuskan bagi lelaki. Lelaki sudah ada isteri pertama, nak kahwin yang kedua, ketiga, keempat. Itu hukum bukan sunnah. Itu hukum harus. Kalau sunnah, dia galakkan. Seperti perkahwinan yang pertama, galakkan. Maka perkahwinan kedua pun digalakkan oleh agama Islam. Yang ketiga pun digalakkan oleh agama Islam. Galakkan ini dia bawa sikit pada wajib. Dia bukan galakkan seperti itu. Maka hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah harus, tapi bersyarat. Adakah termasuk dalam salah satu syarat itu keizinan dari isteri yang ada? Mesti mendapat keizinan. Di sudut hukum dasar, tidak semestinya begitu. Perkahwinan seorang lelaki berpoligami adalah sah tanpa izin si isteri. Sah. Tetapi kita juga kena terikat dengan hukum ataupun undang-undang negara, undang-undang negeri. Jadi undang-undang negeri mahu supaya keizinan isteri yang ada itu dilakukan. Tujuannya baik untuk keharmonian. Tapi kata sang suami, tunggu dia sign, pakai dia tak sign. Jadi baik saya kahwin terus. Tidakkah agama mengizinkannya? Sang suami pun belajar nas juga. Dia pun bab poligami belajar nas. Dalam bab lain tak apa nak belajar. Bab poligami dia tahu dalil. Dalil penting. Jadi perkahwinannya sah, tapi lepas itu pergaduhannya lama. Jadi itulah, kena ada keseimbangan. Boleh tanpa izin isteri, tetapi awas. Justru pandangan saya, poligami ini fahamlah ia sebagai harus. Dan bila kita nak mengambil sesuatu yang harus, jangan sampai yang harus merosakkan benda-benda yang penting dalam hidup. Kita ambil sesuatu yang harus, hukumnya. Bila kita ambil sesuatu yang harus, dia rosakkan yang wajib. Dia rosakkan benda yang baik-baik dalam kehidupan. Tak payahlah kita mengambil sesuatu yang harus, yang akan merosakkan banyak kebajikan-kebajikan dalam hidup kita. Akhirnya merosakkan diri kita sendiri, merosakkan jiwa kita, hati kita, hubungan dengan Allah. Dan akhirnya ilmu dan ibadah itu hancur. Padahal dia dua permata penting, insya-Allah.